Soalan rawak tentang peribahasa. Peribahasa kan dah lama ada dari zaman dulu dan zaman sekarang dah tak ada orang cipta peribahasa. Maksudnya peribahasa kita tak pernah ada update ke? Kan orang zaman dulu punya peribahasa sangat-sangat indah. Jadilah macam resmi padi, ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bikin muafakat. Tapi betul ke tak ada peribahasa moden? Ni macam tak percaya je. Jom kita cek. Okey, ini koleksi peribahasa zaman sekarang. Bagaikan smartphone tiada data internet. Maksudnya orang yang mempunyai banyak ilmu tetapi tidak dimanfaatkan ilmunya. Ibarat WhatsApp dan Facebook, kedua orang yang bersahabat baik. Bagaikan Twitter tak ada follower, melakukan kerja yang sia-sia. Oi, peribahasa apa ni? Seperti menonton video tersekat-sekat, hidup yang selalu murung. Ibarat menunggu gambar Instagram loading, orang yang dalam keadaan nasab menunggu mati. Benar ni. Siapa benarkan bro memasak? Assalamualaikum dan selamat datang ke Melats. Minggu-minggu lepas awak tanya saya. Jadi bro ni tanya, berapa lama lalat dapat pusing seluruh Malaysia? Kalau lalat boleh hidup 30 hari, apakah lalat tu boleh pusing satu Malaysia dengan waktu sesingkat itu sebelum dia KO? Soalan apa kau fikir ni? Mesti tengah fikir soalan ni waktu kau tengah jawab exam kan? Waktu yang paling kondusif nak dapat pemikiran falsafah. Lalat bukan takat boleh keliling Malaysia, dia boleh keliling bumi 16 kali dalam satu hari. Betul. Caranya kita letak dia dalam stesen angkasa lepas. Dah. Lalat ni kita je yang rasa dia macam sangat laju, sangat lincah. Padahal sebenarnya dia agak slow je. Kelajuan lalat adalah dalam 7 km sejam, lebih kurang laju macam kita berjalan laju. Jadi slow rupanya mamat lalat ni. Jap. Mamat lalat. Mamat lalat. Ada kena mengena ke dua perkataan ni? Kan? Jap, apa asal-usul perkataan mamat? Mamat bermakna sesuatu di dalam Sanskrit. Iya ke? Baru tahu. Dalam bahasa Melayu memang ada perkataan-perkataan yang dipinjam daripada Sanskrit. Contohnya pahala, cakrawala. Jadi perkataan mamat yang kita biasa guna ni pun datang dari Sanskrit lah. Maksudnya adalah sesuatu. Mind blowing juga. Dan dia maksudnya lebih kurang macam perkataan anu lah kot yang biasanya digunakan dekat Johor. Maksudnya untuk menandakan sesuatu yang dirujuk tanpa nama. Mamat. Tapi tak logik, macam tak masuk akal juga. Sebab lawan bagi mamat, iaitu mamat ni lelaki, lawan perempuannya adalah kita panggil Minah ataupun Timah. Mamat lelaki, Minah dengan Timah ni untuk kita panggil orang perempuan lah. Minah ni datang daripada Aminah, Timah ni datang daripada Fatimah. Jadi takkan mamat ni tiba-tiba Sanskrit pula. Tak masuk akal. Mamat ni mestilah daripada nama juga. Nama orang Islam jugalah. Macam Fatimah dengan Aminah. Jadi Muhammad ni mestilah datang, ini paling logik lah, datang daripada Ahmad ataupun Muhammad. Tapi jap. Habis tu Mat Saleh ni apa benda pula? Mat Saleh ni adalah kita panggil orang putih. Takkan orang putih tiba-tiba ada kaitan dengan nama Muhammad dengan Ahmad pula, ya tak? Teori yang paling terkenal asal-usul dari mana datangnya perkataan Mat Saleh ni adalah sebab dia berasal daripada mad sailor, pelayar gila. Jadi teori dia kata orang Melayu ni duk tengok pelayar-pelayar sailor Mat Saleh ni bila diorang berlabuh dekat pelabuhan diorang tu, diorang ni mabuk, diorang ni suka cari gaduh, yelah dah mabuk kan.
Jadi diorang ni gila disebabkan diorang minum arak dan mabuk. Jadi orang Melayu ni pun panggil lah diorang Mat Sailor, last jadi Mat Saleh. Ini teori yang mungkin paling popular lah. Dari mana datangnya nama Mat Saleh tu kepada orang Inggeris, orang putih. Jap. Tapi bila orang Melayu panggil nama Mat pada member dia orang Melayu juga, Mat, takkan asal usulnya datang daripada Mat? Gila, perkataan Inggeris tak masuk akal langsung. Lagi logik kalau Mat tu datang daripada bahasa Arab. Sebab bahasa Melayu banyak pinjam, malah nama-nama orang Melayu pun adalah nama-nama Arab. Iyalah Islam kan. Tapi teori mat bahasa Arab ni lagilah dahsyat. Sebab mat itu bermaksud mati. Tak ada orang Melayu panggil member dia mati weh. Kasar benar gurau je. Jadi ada satu lagi teori dari mana datangnya nama Mat Saleh ni yang paling masuk akal, yang paling logik aku rasa, dan rasanya satu-satunya teori yang boleh terpakai. Nama Mat Saleh kepada orang Inggeris datangnya daripada Mat Saleh. Kenapa pandang macam tu? Betul lah. Mat Saleh ni asalnya adalah nama. Mat Saleh adalah pejuang menentang British yang beberapa kali berjaya menyerang British dan merosakkan residensi British di tanah Melayu. Nama betul beliau adalah Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datuk Balu. Muhammad Saleh jadi Mat Saleh. Jadi teori ni cakap bila orang Melayu nampak penjajah orang putih, penjajah British ni, diorang jerit Mat Saleh sebab saja nak takutkan diorang. Orang British ni pun macam, Mat Saleh where. Lama-lama melekatlah bila orang Melayu nampak orang putih dia panggil Mat Saleh, yang asalnya macam nak takutkan diorang, macam tak setujulah dengan penjajahan diorang. Agak ironi juga sejarah nama ni. Jap, sebenarnya soalan asal tanya pasal apa? Berapa lama lalat dapat pusing Malaysia? Kenapa pergi pusing jauh benar masuk pergi teori Mat Saleh ni ke benda? Mamat lalat. Why are you like this? Apakah bukti terkuat Hang Tuah adalah seorang yang benar? Ini adalah antara soalan yang paling popular lah ditanyakan di Reddit Ajar. Dan untuk jawab soalan ni, rasanya saya tunjuk je lah korang ke video podcast yang pernah dirakam sebelumnya dengan pakar-pakar sejarah. Perbahasan yang sangat menarik dan walaupun secara directnya, secara maksudnya langsungnya tidaklah kita temui maksudnya manuskrip ketika mana kerajaan Melaka tersebut yang menyebut secara langsung adanya Laksamana Hang Tuah. Cumanya dia banyak diimplikasikan kepada seorang figura yang memang agak legenda ketika mana zaman Melaka tersebut, dan maksudnya ditelikanlah, dikaitkan dengan nama yang sangat popular. Maksudnya ada sebab lah kenapa nama Hang Tuah ini dia adalah satu nama yang meresap dalam kebudayaan, di dalam maksudnya pemikiran orang Melayu. Yang sangat-sangat pelik kalau orang Melayu yang bukan setakat dekat tanah Melayu je, malah di Kepulauan Jawa juga, diorang bersepakat nak cipta satu figura, nak cipta satu mitos orang yang asalnya tak wujud bernama Hang Tuah. Dia macam tak logik, dan melalui menerusi implikasi beberapa rentetan sejarah berkaitan dengan figura seorang Laksamana yang sangat-sangat hebat diperakui sendiri oleh Portugis pada ketika itu, diimplikasinya adalah mestilah dia ni Hang Tuah. Walaupun mungkin ada variance, ada perbezaan dengan versi Hang Tuah di dalam legenda, di dalam tulisan macam hikayat Hang Tuah, tapi untuk mengisbatkan, menetapkan bahawa adanya wujudnya seorang Laksamana, seorang figura yang dipanggil sebagai
Hang tuah itu ada bukti-buktinya lah. Anda boleh tengok podcast itu sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada dilema. Ada orang yang percaya bumi itu leper, Earth is flat, sebab mereka tak pernah tengok bumi daripada luar angkasa dengan mata mereka sendiri. Dan saya tak percaya alien sebab saya tak pernah nampak alien dengan mata saya sendiri. Golongan flat earth ni pula tak percaya dengan bukti bergambar yang diambil oleh angkasawan. Dan dia pula tak percaya dengan bukti gambar UFO yang diambil oleh sesetengah pihak yang percaya dengan UFO. Okay, so nampak dilema tu dekat sini. Jadi kesimpulannya, apa beza saya yang tak percaya dengan alien dengan golongan yang percaya bumi ini flat? Okay, ini soalan yang sangat menarik walaupun topiknya adalah flat earth yang aku dah malas dan nak layan. Tapi dia punya asas persoalan dia menarik untuk kita bincangkan, iaitu persoalan macam mana kita tahu. Bak kata makcik jual sata dekat Kemamang, epistemologi. Macam mana kita tahu? Dan cara kita tahu ni bukan semata-mata kita tengok je, adik-adik. Ada cara lain untuk kita tahu. Contohnya lah, saya tanya soalan, macam mana kamu tahu ada negara China? Saya tak pernah pergi ke negara China dan rasanya majoriti besar yang tengah tengok video ni pun tak pernah tengok negara China. Kita tak pernah tengok pun negara China tu. Jadi maksudnya tak ada buktilah bahawa negara China tu wujud. Peta? Peta tu boleh menipu. Itu agenda kilang yang nama kilang itu adalah Made in China. Jadi cuba koma pergi dekat mana-mana orang Cina, lepas tu cakap dekat dia orang, kau tahu tak ada bukti Cina tu wujud. Viral kat TikTok jadi. Tapi kita percaya bahawa Cina tu wujud. Samalah juga Afghanistan lah, Russia lah. Kita percaya. Sebab apa? Sebab satu lagi sumber ilmu, iaitu khabar sadiq, testimoni ataupun berita yang benar. Khabar sadiq ni ada dua jenis menurut Said Naqib Al-Atas. Yang pertama adalah apa-apa saja yang datang daripada Nabi Muhammad SAW ataupun Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah benar, maka itu adalah khabar sadiq. Yang kedua adalah mutawatirat, iaitu satu khabar, satu cerita, satu berita yang dilaporkan oleh terlampau banyak orang sampailah mustahil untuk mereka bersepakat menipu. Jadi balik pada negara China tadi tu, kita tak pernah tengok pun negara China ni, kita tak pernah pergi ke sana, tapi kita percaya bahawa adanya negara China sebab testimoni ataupun perakuan berkenaan dengan wujudnya negara China ini terlampau banyak. Setiap agensi kerajaan bagi tahu adanya negara China, ahli akademik bagi tahu adanya negara China, ustaz-ustaz cakap adanya negara China, pemimpin-pemimpin negara semualah cakap adanya negara China. Jadi mustahil untuk diorang semua ni bersepakat tipu. Kalau tiba-tiba korang jumpa ada mamat duk bawah jambatan yang kata, kau tahu tak bahawa negara China ni konspirasi, dia tak wujud. Jadi mana yang lebih berkemungkinan sekarang ini? Kita buat satu pertimbangan berat dia, sama ada berbilion-bilion orang bersepakat, entahlah macam mana diorang boleh bersepakat untuk tipu bahawa adanya negara China, ataupun seorang mamat bawah jambatan ni dia yang tipu bahawa negara China ni tak wujud. Jadi mana yang lebih berkemungkinan? Sangat-sangat tak berkemungkinan ramai orang ini, berjuta, berbilion orang untuk bersepakat. Dah lah, diorang tak kenal satu sama lain. Diorang tiba-tiba je yang boleh bersepakat. Macam mana kan? Udahlah berbilion orang ni tak kenal satu sama lain, tiba-tiba boleh bersepakat nak menipu. Diorang dapat mesej WhatsApp ke apa kan tiba-tiba. What? Bro, what are you talking about, man?
Balik pada bumi ini bulat ataupun lepek. Okey, pertama sekali kita sebenarnya boleh melihat bahawa bumi ini berbentuk spheroid oblate. Dia bukan isu bumi ini tak boleh dilihat berbentuk bulat ke tak. Memang boleh tengok pun. Ada punya banyak gambar dan siap rakaman live lagi daripada macam-macam agensi, macam-macam negara yang diorang punya orientasi politik diorang berbeza-beza. Tapi semua sepakat. Macam mana tu? Rusia gaduh dengan Amerika tapi agensi angkasa diorang keluarkan gambar bumi yang sama dengan NASA. China pun gaduh dengan Amerika tapi agensi angkasa diorang juga keluarkan gambar bumi yang sama dengan NASA juga. Malah semua agensi angkasa mutawatirat tanpa khilaf bahawa bumi ini berbentuk bulat. Jadi itu dah kira khabar sadiq lah tu. Malah bukan sekarang je, dari zaman dulu lagi. Korang tahu tak Ibn Taymiyah siap cakap bahawa ijma' ulama-ulama mengatakan bahawa bumi ini berbentuk bulat. Itu satu sumber ilmu, khabar sadiq. Dan ada satu lagi sumber ilmu iaitu akal, pemikiran kita. Iaitu kalau saya tanya dekat korang, apa bukti moyang kepada moyang korang wujud? Korang tak pernah tengok kan moyang kepada moyang korang. Kubur pun tak tahu kat mana. Kalau jumpa kubur pun korang tak tahu. Maksudnya nak buat genetic test lah, apalah. Jadi disebabkan korang tak pernah tengok moyang kepada moyang korang, maksudnya dia tak wujud. Macam tu ke? Tak. Bukti bahawa moyang kepada moyang korang wujud adalah korang adalah bukti bahawa diorang wujud. Sebab apa? Sebab kita tengok pada kesan, akibat, asar. Kalau nenek moyang kita tak wujud, kita tak wujud. Macam tu lah lebih kurang. Dan bila kita fikir dengan akal, akibat dalam alam kita ni tak diterangkan kecuali bumi ini berbentuk bulat. Kitaran siang dan malam, matahari terbit dan terbenam. Macam mana matahari boleh terbenam kalau bumi itu flat? Kalau bumi itu flat, kita tengok atas, kita nampak je lah matahari itu. Macam mana dia boleh terbenam? Teknologi kapal terbang, GPS lah apa bagai sekarang ini, semuanya bergantung kepada bulatnya bumi ni. Kalau tak, dia tak function. Jadi kesan-kesan alam ini menunjukkan kepada sebab bumi ini bulat. Okey alien, dan tak sama langsung bumi ni bulat dengan kita tak nampak alien. Satunya, korang tak pelik ke semua gambar alien macam datang daripada satu tempat, satu negara? Amerika? Kat Malaysia pernah tak ada gambar alien? Kenapa semua datang daripada Amerika? Kau tak pelik ke? Patutlah dalam filem Hollywood alien datang je diorang serang Amerika. Dan satu lagi, tak ada apa-apa kesan akibat pada alam ini yang perlu bersebabkan alien. Maksudnya kalau tak ada alien, fenomena alam tak boleh berlaku. Kalau tak ada alien, bumi tak boleh berputar. Kalau tak ada alien, matahari tak terbenam dengan matahari tak terbit. Tak ada. Jadi saya taklah menafikan alien. Memang idol orang Islam nak menafikan alien. Kalau alien tu maksudnya adalah kehidupan yang hidup di luar daripada bumi. Kita dah percaya dekat malaikat, kita dah percaya dekat jin, kita dah percaya dekat alam gaib yang semua itu bukan dekat bumi. Maksudnya adalah kehidupan yang dah bukan dekat bumi dah pun. Panggillah dia orang alien ke apa ke. Sebab apa kita percaya dengan malaikat, dengan jin, alam gaib ni? Sebab khabar sadiq, pengkhabaran yang benar datang daripada utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad kita. Jadi itulah sedikit sebanyak memelat kita pada kali ini. Apa pandangan anda? Kalau anda ada apa-apa komen ataupun soalan, boleh tulis kat bahagian komen ataupun dekat Reddit Ajar ataupun dekat PM inbox. Kita jumpa lagi dalam memelat akan datang. Bila-bila yang aku suka nak buat, aku buat. Assalamualaikum.